Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakhri Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Surya, selamat datang Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Hayati Muhammad. Di Bandar Baru Bangi sekarang ni hujan. Ya, di tempat tuan-tuan dan puan-puan macam mana? Okey. Tapi tak selebat semalam lah. Semalam agak lebat sikit. So mudah-mudahan hari ni kita tak ada masalah dengan... Saya mohon maaf semalam tiba-tiba line terputus kan. Semalam masa kita live, kita tengah-tengah live tu, tapi dah pukul 6 kan, 6-5 minit kan, lebih kurang. Saya baru perasan, rupanya saya baca sorang-sorang sebab bila saya tengok skrin phone saya tu hanging sebab saya punya kayu penunjuk tu tak bergerak. Saya dah habis baca huruf Zai dah semalam. Baru saya perasan kayu penunjuk saya tu dalam skrin tu tak bergerak. Baru saya perasan skrin saya hang. Okay. Kemudian tak lama lepas tu terus tiba-tiba putus. Kita punya live terputus terus semalam kan. Okay. Mungkin masalah internet punya connection kan. Kuantan panas. Alhamdulillah. Sini hujan lah, hujan. Tadi pukul 2 lebih tadi agak lebat. Berhenti. Ni mula hujan balik. Mula hujan balik. Mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan kita punya live ini berjalan lancar lah. Mudah-mudahan insyaAllah sama-sama kita doakan. Selamat datang buat Waalaikumsalam Puan Fazlianti Rosli. Okey, selamat datang juga Puan Siti Zainun. Okey, alhamdulillah. Puan Nur Hayati di Kuantan Okey. Okey. Alhamdulillah kita bertemu lagi petang ni 7 Julai 2020 pada pertemuan yang ke-67. Waalaikumsalam. Hulu Selangor hujan baru berhenti. Okey, mungkin kau Selangor lah aku hujan Kuantan okey. Saya ingat mungkin cuaca mendung dan hujan ni sekitar Selangor kot Okey. Apapun kita doakan supaya kita punya live tak ada masalah hari ni mudah-mudahan. Mudah-mudahan live kita berjalan lancar sampai ke hujung rancangan lah. Waalaikumsalam Puan Zaitun. Puan Zaitun dari Negeri Sembilan Seremban Puan Seremban pun mungkin hujan juga kot agaknya. Okey. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita bertemu petang ni pada pertemuan yang ke-67. Okey. So semalam kita
dah pun saya jangkakan semalam sempat habis. Tak sempat sebab kita terputus. Live kita terputus tiba-tiba kan. Masalah internet connection agaknya. Sambungan internet kan. Okay, so insyaAllah kita akan sambung balik. Hujung makhraj, hujung lidah bertemu gusi ataupun gigi bawah. Hujung lidah bertemu dengan gusi bawah ataupun gigi bawah. Gigi bawah lah yang lebih tepatnya. Menyentuh bahagian belakang gigi bawah. Okey, bahagian belakang gigi bawah. Okey. Ini adalah merupakan makhraj hujung lidah yang terakhir. Semalam kita dah baca makhraj, kita dah bersama-sama membaca semalam. Huruf-huruf yang keluar daripada makhraj hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun lelangi atas. Kemudian kita dah sama-sama baca huruf-huruf, 3 huruf yang keluar daripada hujung lidah bertemu ataupun menyentuh belakang gigi atas. Kemudian kita semalam hujung atas ataupun atas hujung lidah menyentuh bahagian gigi kita yang tajam tu, gigi atas, tha dengan dha. Okey. Kemudian yang ni yang kita terputus semalam, hujung lidah bertemu gusi ataupun gigi bawah. Gigi bawah lah yang lebih tepat, Okey, menyentuh kawasan gigi bawah. Okey, sama-sama kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya terlupa, hampir terlupa dah. Okey, alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-67. Okey, insya-Allah. Sebelum saya terlupa, seperti mana biasa, saya pohon sokongan, bantuan, kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama bantu saya. Yang pertama, kita pakai klik button like. Okey, yang keduanya kita pakai klik button share. Okey, supaya kita boleh hebat-hebatkan majlis ilmu kita, live kita ini. Muslimin, muslimat, rakan-rakan kita kat luar sana boleh turut serta dan dapat manfaat bersama-sama dengan kita insya-Allah. Boleh Dah okey. Okey, dah klik button like, dah klik button share. Kita terus sambung bacaan latihan makhraj kita untuk makhraj hujung lidah yang terakhir. Yang terputus semalam, hujung lidah bertemu gigi bawah. Okey. Okey, ada 3 huruf yang keluar, iaitu huruf sin, zai dan juga huruf sad. Okey, kita mulakan dengan huruf sin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesama kita baca, Sa si su bas su sang sa ni sas na minal musni masih sang sa ni sa. Okey, sa si su, 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Adanya alif mad, adanya waw mad, adanya waw mad. Macam mana nak tahu alif, waw dan ya mad? Ada alif kosong yang tak ada tanda, ya kosong yang tak ada baris, waw kosong yang tak ada baris ataupun tak ada tanda. Okey, itu alif, waw, ya mad. Bermaksud huruf sebelumnya dibaca dengan kadar panjang. Okey, 2 harakat. Kemudian jaga, saya sebut semalam, saya tak pasti saya sebut ni masa tu dah terputus ataupun belum. Dan saya pernah ulang dan sebut banyak kali pun sebelum ni, masa kita bacaan kita di iqra' 1 dulu dan juga di iqra' 4. Huruf sin, okey, huruf sin, huruf zai dan huruf sad ni adalah 3 huruf yang mempunyai sifat yang sama. Ada persamaan sifat dia. Dia duduk pada makhraj yang sama, rumah yang sama. Kemudian dia ada sifat yang sama, ada persamaan sifat, ada juga perbezaan sifat. Dia ada sifat yang berbeza juga. Tapi dia ada sifat yang sama, iaitu sifat desiran ada pada ketiga-tiga huruf ni. Cuma desirannya berbezalah. Sin paling nipis, zai tebal sikit macam bunyi lebah, sad bunyi desiran dia paling pendek dan paling gemuk. Desiran dia pendek sikit. Beza dengan sin, zai, desiran dia panjang sikit. Sad sebab dia gemuk, desiran dia ada tapi desiran dia pendek dan berbunyi gemuk tebal lah dan meninggi. So sin, bas, macam saya sebutkan semalam. Cik Muhammad Nazrin, nanti kita PM tepi, okey, nanti kita PM tepi. Okey. Okey, sin, macam yang saya sebutkan semalam dan macam yang saya pernah sebut sebelum ni, kita hati-hati nak melafazkan huruf 3 huruf sin yang berbaris mati, pada lafaz yang pertama, bismillah nasta'in mustaqim. Okey. So kita nak jaga kat situ lah. Supaya macam yang saya sebutkan semalam lah. Kita bukan sekadar nak menjaga makhraj huruf, tapi kita nak pastikan makhraj betul, sebutan bertepatan dengan sifat huruf pun betul. Okey. Okey. Seterusnya, baris 2 jumpa dengan sin. Samsa. Okey. Minal. Jaga. Kita jumpa lam balik.
minal musni. Masih sang. Dengar bagi 2 jumpa sin ikhfa. Okey, sama sekali lagi kita baca Sesama follow saya boleh. Sa si su bas. Su sang sa ni sasna minal musni. Masih sang sa ni sa. Okey, boleh saya lupa nak tanya, suara saya jelas Suara dan juga paparan skrin kita kat depan tu. Lupa nak tanya tadi. Kan saya risau saya cuma cakap seorang-seorang Boleh saya dapatkan maklum balas feedback? Lupa saya nak tanya awal-awal tadi. Audio dan visual. Audio dan visual jelas semuanya. Suara dan juga paparan latihan makhraj kita tu dalam skrin. Boleh saya dapatkan feedback daripada tuan-tuan dan perempuan? Sebelum kita teruskan bacaan. Jelas kedua-dua, alhamdulillah. Itu sudah daripada Bangi, dua-dua jelas, alhamdulillah. Kawan-kawan yang lain okey? Kawan-kawan yang lain okey ke? Dr. Surya daripada Bangi, semua jelas. Puan Liza Akil Arif, jelas, alhamdulillah, okey. So saya assume semua okey okey, so kita assume semua okey, jelas. So kita boleh proceed Puan Siti Zainul Amir pun jelas, alhamdulillah. Okey, kita proceed Saya punya paparan skrin pula yang kabur. Waalaikumsalam Puan Asnah. Jelas sangat. Okey, alhamdulillah. Saya punya skrin nampak macam kabur ni ke skrin saya je yang kabur okey. Okey, dah okey dah. Okey, kita pergi pada huruf yang berikutnya huruf zai. Okey, zai Okey, sama-sama kita baca. Zazizu baz. Zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Okey, Cik Kamu Zaman dari Melaka jelas, alhamdulillah. Okey. Okey, jaga Zazizu sama lah. Ada alif waw ya mad, ada alif waw ya yang tak ada baris, tak ada tanda. So huruf sebelumnya kita baca panjang Okey, dibaca panjang akan ada 2 harakat. Okey, zai mati sama macam sin. Berdesir sifatnya. Ataupun dari segi istilah tajuknya dipanggil sifat sofir bagi zai dan sin Cuma beza desiran dia, sin tu desiran dia nipis, bas. Okey, zai desiran dia tebal berbanding dengan sin, baz. Dalam kitab tajwid ada ditulis sebagai berdesir macam bunyi desiran lebah. Okey, so baz. Tapi mesti desiran dia mesti jelas. Okey, boleh Kemudian baris 2 zuzan, bagi 2 jumpa dengan zai, ikhfa dengung. Zan zani zazna minal muzni. Okey, desirkan dia muzni. Tak nak baca minal muzni. Tak sempat nak berdesir ataupun desiran tu tak jelas. Okey, so kita kena pastikan supaya desirannya jelas. Jelas. Okey. Kemudian mazizan, bagi 2 jumpa zai ikhfa lagi kat situ Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Zazizu baz. Okey. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Okey, seterusnya huruf makhraj hujung lidah yang terakhir Sosi subas susan soni sosna minal musni masisan soni so. Okey, antara tiga huruf ni ini huruf abang long lah, sebab dia bersifat meninggi, juga sifat dia tebal, gemuk, boncit bunyi dia bunyi dia penuh.
So bila kita lafazkan huruf sad, kalau masih ingat lagi gambar rajah yang saya tunjukkan hari Sabtu tak silap saya, hujung lidah memang sentuh belakang gigi, sama, zai sama, sin pun sama. Okey, ketiga-tiga huruf ni hujung lidah bertemu ataupun menyentuh belakang gigi bawah kita tu. Gigi yang bawah belakang dia. Cuma bezanya ialah sad tengah lidah dan juga pangkal lidah kita jongkitkan dia, naikkan dia. Okey, berbeza dengan zai dan sin. Zai dan sin hujung lidah, pangkal lidah flat sama rata je dengan hujung lidah. Lebih kurang macam itulah. Okey, jelas manakala huruf sad hujung lidah je ke bawah sebab sentuh gigi bawah. Tapi tengah lidah dan juga pangkal lidah dia meninggi, kita jongkitkan dia. Macam naik bukit gitu kan. Kalau masih ingat lagi gambar rajah yang saya tunjukkan hari Sabtu yang lepas. Sebab apa? Bersesuaian supaya menghasilkan sebutan huruf sad yang betul dan tepat dari segi sifat hurufnya. Dia bersifat meninggi, isti'la. Semua huruf isti'la macam tu kedudukan pangkal dan juga tengah lidah. Dan juga dia bersifat satu lagi itbaq, menebal, tebal, boncit bunyi dia. Okey, so sad macam yang saya sebutkan tadi, sad, zai dan sin semuanya berdesir. Cuma yang ni paling nipis, ni tengah-tengah, yang ni paling tebal lah desiran dia. Sebab dia tebal, semua desiran dia tak sepanjang bunyi desiran sin dan zai. Kalau sin dengan zai panjang sikit bas, zai baz. Sad desir juga tapi tak sepanjang sin dan zai. Bas. Okey. Yang pasti ada juga desiran. Pasti ada desiran. Okey. Baris dua jumpa dengan sad, dengung ikhfa. So sebab huruf sad tu tebal meninggi, so dengung dia pun kembang gemuk bunyi, penuh bunyi song. Okey. Kemudian jumpa lagi sad mati sama, jaga desiran Suara tak dengar, mungkin cuaca macam nak hujan. Kejap tak ada. Okey, Puan Zaitun di Seremban ni. Sahabat-sahabat yang lain okey ke? Di kawasan lain? Bangi, alhamdulillah hujan dah berhenti dah. Dah berhenti balik, alhamdulillah. Okey, mungkin kat Seremban lah. Saya harap mudah-mudahan kat Seremban ajalah yang tak apa-apa ni kan. Tempat-tempat lain mudah-mudahan okey Ataupun Puan Zaitun mungkin boleh keluar, cuba masuk balik ke? Try tengok macam mana. Boleh cuba kan? Okey. Okey, sekali lagi kita baca huruf sad. Okey. Sama-sama kita baca so, si, su, bas. Su, song, so, ni, sos, na. Minal, musni. Masi, song, so, ni, so. Okey. Boleh Raub, okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Syimah. Okey, kita pergi pada huruf ataupun makhraj yang terakhir, iaitu makhraj asy-syafatain. Dua bibir. Okey, makhraj asy-syafatain. Makhraj huruf yang keluar daripada dua bibir. Okey. Okey, kita pergi pada huruf yang pertama kat atas tu, huruf fa. Kuala Terengganu clear. Okey, Kak Sakinah. Alhamdulillah. Senawang okey. Putrajaya pun okey, alhamdulillah. Kita ada rakan baru kita, Puan Ramtah First time Puan First time saya nampak nama Puan kat komen ni. Selamat datang. Senawang pun okey, alhamdulillah. Senawang, Seremban sebelah-sebelah aje kan. Kuala Terengganu alhamdulillah, Kak Sakinah kita okey. Waalaikumsalam Kak Sakinah. Okey. Okey, terima kasih. Selamat datang semua Okey. Untuk sahabat-sahabat yang baru join kita, yang baru datang, yang baru sampai ke FB Live kita ni, saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya tolong saya, bantu saya untuk klik button like. Share tu boleh share dekat Facebook kita sendiri, boleh share dekat Facebook group kita. Tujuannya supaya kita boleh war-warkan majlis ilmu kita ni, supaya lebih ramai orang tahu, lebih ramai orang dapat join, lebih ramai orang dapat manfaat, dan mudah-mudahan dengan sebab kita share tadi ada ganjarannya di sisi Allah Ta'ala kan, dengan sebab kita yang share tadi kan. Boleh Okey, kita sambung balik bacaan kita. Huruf fa Okey, ini makhraj asy-syafatain. Makhraj yang keluar daripada dua bibir. Itu asy-syafatain Okey, kita mulakan dengan huruf fa dulu. Okey, latihan makhraj untuk huruf fa. Ulang kaji sikit. Lafaz fa, gigi atas ataupun gigi kacip atas menyentuh bibir bawah. Okey, dan apabila kita melafazkan huruf fa, sifatnya mestilah ada hembusan nafas yang keluar. Fa dan sharing, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nah. Okey. Huruf fa adalah huruf yang lembut.
Kalau dari segi sifat tajwidnya, dia ada 2 huruf yang menggambarkan, ataupun yang menunjukkan kelembutan pada huruf fa. Dia huruf yang bersifat hams, iaitu ada hembusan nafas ketika dilafazkan disebut. Huruf fa juga ada sifat rokhawah. Rokhawah ni maksudnya tiada tekanan. Maksud kita sebut tu, kita jangan tekan gigi dan bibir kita tu. Dia huruf yang tiada tekanan pada makhraj huruf. Berbeza, huruf ta kita kena tekan belakang lidah. Ada huruf-huruf yang kita perlu tekan pada makhraj. Huruf fa ni tak, dia memang huruf yang lembut. Kita sembut dengan lembut, relax, bersahaja, dan ada sedikit hembusan nafas yang keluar. Dah share, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syimah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh fa. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fam, fani, fa. Okey, boleh fa, fu, 2 rakaat. Okey, macam biasa, macam tadi juga. Dia punya skrip sama je. Adanya alif, adanya ya, adanya waw mat. Macam mana nak tahu alif, ya, waw mat? Mudah je. Dalam Al-Quran Rasam Usmani, Mushaf Usmani cetakan Malaysia dan juga Madinah, nak cam alif waw ya mat senang je. Jumpa alif waw ya yang tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris, itu alif dan ya mat. Fungsinya apa? Dia akan panjangkan bacaan huruf berbaris sebelumnya. Okey, simple Okey, ni fa mati tadi. So, baf, ada hembusan nafas yang keluar Bagi dua jumpa fa, ikhfa, fam, bibir renggangkan, jangan bersentuhan. Gigi pun renggangkan, jangan bersentuhan gigi. Gigi sentuh gigi tak boleh, gigi sentuh bibir tak boleh. Lidah pun sama, lidah tak boleh sentuh gigi, tak boleh sentuh bibir, tak boleh sentuh delangit, tak boleh sentuh gusi, tak boleh sentuh mana-mana bahagian. So ketika kita membaca huruf yang ada bacaan dengung ikhfa, tiada organ ataupun dalam mulut kita yang bersentuhan sama sendiri ataupun satu sama lain. Dan bunyi dengungnya di rongga hidung. Fam, fani, fa. Fam, fan, fu, fam, fani, faf, na. Boleh Ini satu lagi dengung ikhfa clear. Typo. Oh, okey. Okey, clear. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fam, fani, fa. Okey, boleh Huruf seterusnya, mim. Mim, huruf yang keluar daripada dua bibir. Kalau fa, gigi atas bersentuhan dengan gigi bawah. Gigi atas bersentuhan dengan bibir bawah ketika dilafazkan. Mim dilafazkan mesti melibatkan sentuhan dua bibir atas dengan juga bibir bawah yang bersentuhan dengan lembut, nipis dan ringan. Tak perlu ditekan, dikacipkan kedua-dua bibir itu. Okey? Boleh sama-sama kita baca. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma. Okey Okey, ma, mi, mu, 2 rakaat. Okey, tengok mi mati. Okey. Ba bagi atas, mi mati Bam. Okey, dengar saya lafazkan mi mati. Bam. Tak nak baca dengan bam. B-A-M. Bam. Kalau kita baca, bunyikan dia dengan bunyi bam. Betul dari segi makhraj huruf mim. Sebab mim bila kita lafazkan, bibir bersentuhan kan, tutup mulut Okey. Makhrajnya betul, sifat hurufnya salah. Kalau kita baca bam, makhraj betul, dari segi sifat hurufnya tidak tepat sama sekali. Mim, dia special, dia ada sifat tawassut Secara ringkas je saya sebut. Detailnya insyaAllah akan datang. So dengan sifat-sifat mim tersebut, apabila dilafazkan, dia akan menghasilkan bunyi yang begini. Bam. Boleh Bam. Sama macam surah Fatihah. Hati-hati kita ada beberapa huruf mim mati kat situ. Alaihim. Okey, an'am. Okey, dengar bunyi An'am. Tak nak baca dengan an'am. An'am. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Perhatikan bunyi dia. Itu semua mim. An'amta alaihim ghairil. Tak nak baca dengan an'amta alaihim an'amta alaihim tak nak bunyi apa kata? Bunyi keras, kasar, bunyi terhempas.
pada mim tu, bukan. Mim tu ada sifat lembut betul. Bam, bukannya baca dengan bam. Okey, jelas Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru join kita hari ni, saya lupa nak sebut, semalam saya dah bagi tahu, gantikan baris mati ni dengan baris mati ladam kuda. Itu bukan typing error. Kita terpaksa gunakan tanda bulat sebab bila kita type, kita tak dapat Quran ni punya keyboard. Susah nak dapat, so kita cuma dapat Arabic keyboard, baris matinya tanda bulat. Sebab tu kalau kita beli buku doa, ni pun selalu orang confuse. Bila beli buku doa, tak jumpa baris mati ladam kuda, bentuk macam ladam kuda tu kan. Jumpa baris mati yang bentuk bulat. Sebab itu merupakan tanda bacaan baris mati bagi kaedah penulisan teks Arab yang biasa. Dalam Al-Quran, baris matinya berbentuk macam ladam kuda tu kan. Kalau dalam Al-Quran, tanda bulat ni, lain maksud dia. Itu maksud huruf harfu ziyadah, huruf tambahan. Yang tiada fungsi pada bacaan. Tiada fungsi langsung, tak ada efek pada bacaan. Itu bezanya. So, kita gantikan lah. So bayangkanlah ini adalah baris mati yang berbentuk ladam kuda. Itu bukan typing error. Memang kita terpaksa guna baris mati yang itu sebab tak ada baris mati dalam keyboard. Baris mati yang berbentuk ladam kuda. So baris mati dalam penulisan Al-Quran berbeza dengan baris mati dalam kaedah penulisan Arab biasa. Okey? Bentuk macam ladam kuda. Okey, baris 2 mim, bacaan idgham. Kini kita dah baca masa Iqra 5 dulu kan. Baris 2 jumpa mim. Daripada asalnya man, sebab pertemuan baris 2 bertemu dengan mim, kita akan baca idghamkan bacaan ke dalam mim. So tekan pada mim, kacip bibir betul berserta dengan dengur 2 harakat, baru lepaskan dengan baris tu lah. Mam, mu, mam. Boleh Mani, mam. Tengok mim mati. Mani, mam. Tak nak baca dengan mani, mamna. Mamna, tak nak mam tapi mamna. Okey, perhatikan jelaskan bunyi dia. Kemudian kita ada ni pun sama lagi mim mati mum. Okey, baris 2 jumpa mim, lagi satu idgham mamma. Okey, boleh saya? Okey, sama-sama kita baca makhraj huruf mim ma mim mu bam mu mam mani mamna minal mumni mamimam manima. Okey, boleh Seterusnya huruf ba. Ba ni sama juga. Untuk lafazkan huruf ba mesti ada sentuhan antara kedua-dua bibir. Okey. Cuma bezanya dengan mim ialah mim bila kita lafazkan huruf mim, bibir sekadar bersentuhan dengan sentuhan yang nipis, ringan, lembut. Beza dengan apabila kita nak lafazkan huruf ba, nak keluarkan bunyi huruf ba, bibir bersentuhan dan kita kena kacip, tekankan, ketatkan bunyi dia. Tekan sikit bibir kita tu, kacip kedua-dua bibir di atas dan bawah. Beza dengan mim. Mim lembut je. Bibir sekadar bersentuhan aja, sentuh, buka, lepaskan, keluar bunyi. Ma, mim, mu, bam. Beza ba, bibir kena kacip. Ini dua-dua huruf ni melibatkan sentuhan dua bibir, cuma yang ni sekadar bersentuhan, yang ni bersentuh dengan tekanan. Jelas babi bu bab bu bam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Okey, boleh babi bu, dua rakaat, ba mati, datang padanya sifat qalqalah. Okey, ingat sifat qalqalah ada 5 huruf. Baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf dengan ta, ataupun kotor baju dan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kotor baju dan. Boleh 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf dengan ta yang berbaris mati, maka datang padanya sifat qalqalah. Kalau huruf ba, jim, dal, qaf dengan ta tadi berbaris hidup, tak ada qalqalah pada dia. Okey? So qalqalah, tekan bibir, lepas lantunkan. Dan bunyi qalqalah dia menghampiri bunyi baris atas. Itu mengikut pandangan ulama qura' yang masyhur. Ada pandangan yang berbeza, tapi yang masyhur majoriti mengatakan bunyi huruf qalqalah menghampiri bunyi baris atas lah. Bab, ba, bab. Okey? Kemudian sini baris 2 bertemu dengan ba. Kalau kita ingat lagi ni bacaan kita masih Iqra 6 yang lalu. Saya belajar qalqalah kutubun jadah. Okey. Kutu, ku, qaf, tu, ta, bun, ba, jadah, jim dengan dal. Boleh terpulang. Okey. Kita ada satu lagi lah, dia punya formula kan.
baju dah kotor baju dan kutubun jadah pun boleh. Asalkan kita ingat 5 huruf tu tapi hanya ketika dia berbaris mati sahaja. Sama ada dia memang originally berbaris mati ataupun dia berbaris mati yang kita datangkan kerana wakaf, berhenti. Bila kita berhenti, huruf yang berbaris hidup yang terakhir kita tukarkan dia menjadi baris mati. Kita panggil huruf sukun mendatang. Kita datangkan baris mati kerana wakaf, pun huruf tersebut akan jadi huruf qalqalah juga. Dengan syarat termasuk dalam 5 huruf tadilah. Huruf kotor baju dan tadi Okey. Kita sambung yang ni. Baris 2 bertemu dengan ba. Okey. Hukum iklab kalau masih ingat. Cuma boleh gunakan tanda bacaan dalam Al-Quran. Tak ada tanda bacaan tu. Okey, so kita pakai tanda biasa je. Apabila baris 2 bertemu dengan ba, berlakulah hukum bacaan iklab. Dalam Al-Quran Rasam Osmani kita, apabila berlaku pertemuan nun mati bertemu dengan ba, maka atas nun mati tersebut tak ada tanda mati tapi digantikan dengan tanda mim kecil. Begitu juga apabila baris 2 bertemu dengan ba, baris 2 tersebut dibuang satu baris, tinggal satu baris saja. Baris yang kedua tu digantikan dengan tanda mim kecil. So maksudnya baris 2 ni kalau dalam Al-Quran kita tinggal baris satu aja, huruf baris yang kedua yang atas tu dibuang, digantikan dengan mim kecil untuk menunjukkan berlakunya hukum bacaan iklab di situ. Kenapa digunakan tanda mim? Nak bagi tahu bacaan nun mati ataupun bacaan baris 2 ini ditukarkan bacaan ataupun diterbalikkan menjadi bacaan mim dengung, mim nipis, mim dengung yang nipis. Okey. So kita baca dengung dengan bersentuhan dua bibir tanpa perlu dikacipkan dua bibir tersebut. Okey, so kita akan baca tutup mulut bibir tapi jangan kacip. Bani babna minal mubni, qalqalah mub. Jelaskan bunyi qalqalah, lantun bunyi mubni. Okey, kemudian mabibam, baris 2 jumpa ba, sama hukumnya iklab. So dalam Al-Quran Rasam Osmani kita ada tanda mim kecil kat situ. Baris 2 jadi baris 1, kemudian ada satu huruf mim kecil di atas baris atas tu bani ba. Dengung 2 rakaat, bibir tutup sekadar bersentuhan yang lembut aja, tak perlu kata kacip. Hukum bacaan iklab. Boleh sekali lagi kita baca sama-sama. Babi bu bab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Okey, boleh huruf yang terakhir. Waalaikumsalam Puan Masyitah Rosli. Maaf lambat ada kerja, tak apa, tak ada masalah. Okay, selamat datang Puan Nanti boleh tengok rakaman dari awal balik insya-Allah. Okey, kita pergi kepada huruf yang terakhir dalam makhraj asy-syafatain dan juga huruf yang terakhir daripada keseluruhan semua makhraj huruf waw Huruf waw keluar daripada bibir tapi dalam keadaan bibir tak bersentuhan. Kalau ma ba keluar daripada dua bibir yang bersentuhan. Okey. Ba bersentuhan dengan tekanan, mim bersentuhan tanpa tekanan langsung. Fa gigi atas sentuh bibir bawah. Wa huruf yang keluar daripada dua bibir tanpa ada sentuhan, tanpa ada touching. Ni huruf PKP lah tak boleh ada sentuhan. Senang nak ingat kan. PKP tak boleh bersentuh kan. Ni waw ni huruf PKP lah. Sebab bibir atas bibir bawah tak boleh sentuh, dia kena jarakkan. Tapi jangan jarakkan sampai 1 meter jarakkan sikit. So tiada sentuhan. Keluarnya daripada dua bibir tanpa ada sentuhan daripada dua bibir. Waalaikumsalam Puan Sa'diah. Selamat datang Puan. Selamat datang. First time Puan First time saya nampak namanya. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Okey. Kita ke huruf yang terakhir petang ni insya-Allah. Okey. Wawi wu bau waw wani wauna minal muni wawi waw wani wa. Okey. Wawi wu 2 rakaat. Okey, waw mati. Sebelum dia ada huruf yang berbaris atas. Okey, ini pun kita dah sebut banyak kali, ulang kaji je lah petang ni Ataupun mudahnya kalau dalam Al-Quran kita, Rasam Osmani Cetakan Malaysia ni, Mashaf Malaysia dan juga Mashaf Madinah, kita jumpa je waw yang ada baris mati bentuk ladam kuda di atasnya, maka itu adalah huruf waw lin. Kenapa dia jadi waw lin? Kerana waw mati sebelum dia baris atas. Apa maksud waw lin? Waw yang dibaca dengan sifat lunak. Waw yang bersifat lunak. Dia jadi waw lunak, waw lembut.
Kerana waw tu mati sebelum dia ada huruf yang pada atas. So lunakkan dia. Sebab ramai orang yang baca dengan bunyi bau. Wawiwu bau. Bau sama juga macam saya sebut mim tadi. Ya betul. Sifatnya yang tak tepat. Okey. Sebab waw mati ataupun waw yang berbaris mati sebelum dia pada atas, waw yang ada baris mati adalah waw lin. So lunakkan dia sebab huruf tersebut dia ada dua huruf, waw dengan ya. Ya kita dah baca semalam. Sama juga waw yang ada baris mati ladam kuda, ya yang ada baris mati bentuk ladam kuda atasnya adalah waw dan ya lunak mengikut penulisan Al-Quran Mashaf Malaysia dan juga Madinah. So lunakkan dia. Bau. Tak nak baca dengan bau. Bau tak ada kelunakan langsung. So kita dah langgar dah sifat lunak, sifat lin pada huruf waw. So lunakkan dia. Bau. Boleh baris dua jumpa waw. Ini bacaan idgham ma'al gunnah yang kita baca di awal Iqra' 6 yang lalu. Bila baris dua jumpa waw, kita baca dengan, bila baris dua, pertemuan baris dua dengan waw, kita baca dengan baris satu, kemudian idghamkan ke dalam waw. Yang kedua, masukkan bacaan ke dalam huruf waw. Yang kedua tu, berserta dengan dengung. So, daripada asalnya kita baca dengan wan, tapi sebab baris dua jumpa dengan waw, selepasnya ada huruf waw, so kita baca dengan baris satu je. Jadi, wa, idghamkan ke dalam waw. Apa maksud idgham? Masukkan bacaan tu ke dalam waw. Wa, waw. Wa, asalnya wan, jadi wa, baris satu, masukkan, idghamkan dalam waw. Waw. Berserta dengung. Waw. Wa. Kemasukan ataupun bacaan idgham tersebut mestilah diidghamkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf waw tanpa ada tekanan. Jangan dibaca dengan tekanan macam yang saya pernah demo dulu. Jangan dibaca dengan waw, waw, waw. Tu dengan tekanan. Sebab dia kategori idgham ma'al gunnah naqis. Ini kita dah tengah panjang lebar masa Iqra' 6. Tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas, mungkin boleh tonton balik rakaman kita masa kita baca awal Iqra' 6 dulu. Ada idgham ma'al gunnah naqis, masuk tapi tak tekan. Ada idgham ma'al gunnah kamil, masuk ke dalam huruf yang kedua tapi dengan tekanan. Kedua-dua bacanya mesti ada dengung. Cuma dengung tekan dengan dengung tak tekan. Ini dengung tak tekan. Masuk dalam waw lembut je. Waw, 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 waw. Bukannya waw. Tu tekanan. Okey. Wani, waw. Jumpa lagi waw lin. Minal muni. Okey, sebenarnya lah. Dalam Al-Quran tidak ada huruf waw mati sebelum dia baris depan. Sebenarnya. Ini untuk latihan ajalah. Untuk kita latihan makhraj saja. Sebenarnya dalam Al-Quran waw mati sebelum dia hanya ada huruf yang berbaris atas saja. Kalau waw yang ada baris matilah. So kita tak akan jumpa dalam Al-Quran huruf waw ada baris mati, ada dalam kuda atas dia. Sebelum dia baris hadapan tak ada. Okey, ini sekadar untuk praktis sajalah, latihan aja. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ella, selamat datang puan. Okey, bawa balik kerja puan Okey. Kemudian wawi, wawi, bagi dua jumpa waw lagi sama wa idgham ma'al gunnah. Waw, wa. Masuk dalam waw dengung tanpa ada tekanan, jangan ditekan Okey. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Wawi bau waw wani wawna minal muni wawi waw wani wa. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah habis latihan makhraj kita kalau boleh saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan boleh print screen ataupun screenshot paparan kita ni daripada semalam. Kalau nak screenshot lah, kalau tak nak screenshot boleh tengok balik video pun boleh. Untuk apa? Untuk kita sama-sama praktiskan kat rumah. Bagus kalau kita buat latihan, praktiskan kat rumah. Okey, supaya kita boleh biasakan yang betul-betulkan yang biasalah macam yang saya selalu sebutkan kan. Supaya orang kata apa, lidah kita tu smooth, lancar aja. Apa panggil istilah dia? Fluent apalah orang putih cakap. Maksudnya sebutan makhraj tu jadi mainan je kat mulut, bibir, lidah kita kan, jadi mainan je sebab kita dah biasa praktis kan. Sebab kalau kita nak praktis adalah lebih baik, lebih mudah, lebih cepat belajar, lebih cepat pakar, mahir bila kita boleh praktis dalam bentuk yang macam ini. Berbanding kita praktis membetulkan makhraj huruf dalam bacaan Al-Quran. Elok kita praktis baca satu-satu macam ni. Okey. Macam ibaratnya kita belajar naik motosikal lah. Jangan terus bawa kat highway kan. Kita bawa depan rumah dulu, atas padang jalan kampung dulu kan. Macam tu. Bila dah terror, barulah kita masuk data. Contohnya macam tu lah. Okey. So sama juga. Macam latihan makhraj ni, kita berlatih dulu.
dalam bentuk yang macam ni. Sebab tu kalau boleh print screen, screenshot, boleh print screen. Ataupun nak tengok video daripada awal pun boleh lah. Cumanya panjang lah kan nak tonton balik video. Okey. Boleh screenshot setiap latihan makhraj huruf ni. Macam ni asyafatain tadi, hujung lidah sentuh gigi bawah. Kita boleh print screen. Kita boleh praktis sambil-sambil kat rumah kan. Sambil-sambil siang ikan, sambil-sambil sapu sampah kan, sambil-sambil sidai baju. Boleh praktis lah kan. Sambil-sambil drive bawa kereta kan. Okey. Boleh Okey, alhamdulillah. So jam hampir pukul 6. Saya ingat sekadar itu saja. Saya sebenarnya ada nak baca masuk ke buku kita yang saya tunjukkan hari itu ni. Tak masuk lagi kan. Tak apalah, esok lah Esok insya-Allah kita akan masuk buku yang baru kita ni. Okey, kita akan pergi buku baru ni. Kita akan pergi daripada awal. Cumanya saya plan bahagian-bahagian yang kita dah sentuh secara mendalam dalam Iqra dulu. Kita cuba sentuh sepintas lalu aje lah. Topik-topik yang tak disentuh secara mendalam ataupun topik-topik yang tak disentuh langsung, insya-Allah kita akan pergi in detail. Macam tu. So kita habiskan buku ni insya-Allah. Barulah kita akan masuk bacaan Al-Quranul Karim bermula daripada Suratul Fatihah dan berikutnya insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Boleh So saya rasa sekadar itu sajalah. Saya sampai berdiri excited sangat kan. Excited. Saya kalau dah excited macam tu lah. Okey. Baru saya duduk. Alhamdulillah. So sekadar itu sajalah pertemuan kita petang ni. Alhamdulillah saya ucapkan jutaan kemaafan kalau ada salah silap, ada sebarang kesilapan, segala kekurangan saya mohon jutaan kemaafan. Okey, kalau ada kesilapan dalam kaedah sebutan huruf saya ke, dalam kaedah penerangan saya ke, sama ada saya buat kesilapan disengajakan ataupun tidak disengajakan ke, kalau ada para asatizah, tok guru dalam ni, ustaz-ustaz, ustazah yang ada kan, boleh tegur, tak ada masalah. Kita terbuka pada sebarang teguran insya-Allah. Kita pun sama-sama belajar. Saya pun manusia juga kan. Bumi mana yang tak ditimpa hujan tak? Kadang ada je tersasul salah kan. Okey, so kalau ada kesalahan boleh PM saya, tak ada masalah insya-Allah. Kita sama-sama perbaiki bacaan kita insya-Allah. Kemudian saya ucapkan jutaan terima kasih lah pada semua. Hari ini alhamdulillah kita ada beberapa orang kawan-kawan yang baru join kita kan. Kak Sakinah dari Terengganu jauh ni. Dari KT ni. Kita ada kawan kita daripada mana tadi? Siapa tadi ni Cik Abdul Hafiz ni, kawan baru kita ni daripada Puchong. Betul Cik Abdul Hafiz. Okey. Dan yang lain-lain lah. Saya ucapkan terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Surya. Terima kasih lah. Saya tak sebutkan nama semua banyak sangat ni. Puan Syimah dah beberapa kali kan. Puan Fazlianti, Puan Ella, Puan Masyitah. Okey. Kak Sakinah baru first time alhamdulillah. Mak saya pun ada mak. Terima kasih mak. Puan Sadiah first time puan saya tutup kamera pula. Okey. Puan Sadiah. Okey. Tertukar. Okey. Siapa lagi tadi? Puan Asnah, Puan Siti Zainun, Puan Liza. Okey, Puan Raja Maimunah, Puan Nur Hayati dan lain-lain lah. Saya ucapkan terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok hari Rabu esok hari Rabu insyaAllah 8 Julai. Kita akan bertemu seperti mana biasalah lepas solat asar. Lebih kurang dalam pukul 5.15 minit petang lah. Okey. Sebab kita asar pun lewat sekarang ni. So insyaAllah kita akan bertemu dalam sesi live esok. Pada pertemuan yang ke-68 lah esok. Okey. Pada pertemuan yang ke-68 petang esok insyaAllah. Lebih kurang dalam pukul 5.15 minit petang insyaAllah. Kita akan jumpa petang esok. Kita akan mula buku baru kita lah. Buku tilawah. Kaedah mudah belajar Al-Quran. Tahap 1 hingga 4. Untuk maklumat, buku tadi yang saya tunjukkan tadi tu digunakan sebagai buku teks untuk kelas pengajian Al-Quran di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okay, saya dapat buku ni pun daripada salah seorang ustaz sebenarnya pengarang buku ni pun penyusun Ustaz Muhammad ni ataupun nama panggilan dia Abu Marjah ni merupakan pengarang buku tajwid yang banyak yang masyhur juga kat Malaysia dan merupakan tenaga pengajar di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey. InsyaAllah kita akan mula gunakan buku baru esok. Kita habiskan buku baru, barulah kita akan mulakan bacaan Al-Quran bermula daripada surah yang pertama insyaAllah. Okey, so saya rasa sekarang itu saja pertemuan kita petang ni. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan jumpa petang esok lepas solat asar dalam 5.15 minit petang. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.